Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mana tidak ada jenis Tuhan yang manusia kata ada Tuhan dua, tiga. Ada Tuhan kecil, ada Tuhan besar. Jadi tidak ada belakang tu jenis-jenis yang manusia duk sebut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil mursalin. Sayyidina habibina syafi'ina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma nawwirna bi nuri 'ilmik wa ab'idna an-nisyan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair. Nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lim wat-tadhakkura wat-tadhkir wan-naf'a wal-intifa'a wal-ifadata wal-istifadata والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى ومرضاته وقربه وثوابه آمين. أما بعد. InsyaAllah kita beriktikaf dalam masjid ini kerana Allah Subhanahu Wa Taala yang dihormati ahli jawatan kuasa Masjid Mukim mengundang hadirin muslimin muslimat yang dirahmati dan dikasihi Allah Ta'ala. Alhamdulillah, semua alhamdulillah, pada pagi ini Allah Ta'ala masih lagi memberi peluang dan juga ruang kepada kita. Alhamdulillah kita dapat nikmat iman, Islam dan berbagai-bagai nikmat. Alhamdulillah. Dan insyaAllah pada pagi ini kita akan sambung ayat yang ke-12 Surah At-Taghabun, juzuk ke-28, surah yang ke-64, ayat yang ke-12 daripada 18 ayat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ati'u Allah wa ati'ur Rasul. فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. Ayat ke-12 Allah Ta'ala berfirman, wa ati'ullaha wa ati'ur rasul, dan taatlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ati'ur rasul, dan taatlah kamu kepada rasul iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa in tawallaitum fa innama ala rasulinal balaghul mubin. Sekiranya kamu berpaling, fa in tawallaitum, kamu sekiranya, fa in maka sekiranya, into sekira, tawallaitum kamu berpaling daripada taat pada Allah dan Rasul, fa innama ala rasulinal balaghul mubin. Sesungguhnya Rasul kami hanyalah menyampaikan amanah Allah dengan terang dan nyata. Masalah kamu nak taat tak nak taat, itu Allah Ta'ala suruh. Kalau kamu tak nak taat, kamu tak nak taat pada Allah dan Rasul, kerja Rasul ni selesai, tak ada masalah, tak ada sakut. Mana sebabnya Nabi Muhammad tidak menyampaikan, tak nak ajar ke, Nabi cerita semua dah. Nabi sudah tabligh, iaitu tabligh mana menyampaikan. Al-balagh, Nabi kami, Rasul kami ni al-balaghul mubin,
telah menyampaikan dah. Hanya tugas dia menyampaikan amanah Allah SWT dengan terang, dengan nyata, dengan jelas. Korban ke diri, berdakwah siangnya malamnya. Maka itu terpulang kepada kamu. Tugas Nabi selesai. Tugas kamunya hanya taat pada Allah dan Rasul. Allahu la ilaha illahu, dan Allah itu Allahu, bermula Allah. Bermula Allah itu kita panggil mubtada. La ilaha illahu, tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Dia. La ilaha, mesti baca ha, ilaha, la ilaha. Kerana la itu dia panggil la nafyu lil jinsi, la menafikan bagi segala jenis. Jadi bila kita terjemah, Allah itu tiada jenis Tuhan. La ilaha, tiada jenis Tuhan, illahu, kecuali Dia. Mana tidak ada jenis Tuhan yang manusia kata ada Tuhan 2, 3. Ada Tuhan kecil, ada Tuhan besar. Jadi tidak ada belakang tu jenis-jenis yang manusia dah sebut. Kecuali yang hanya Tuhannya adalah Allah. Hak lain tidak Tuhan belakang. Walaupun mereka kata itu Tuhan, itu tidak Tuhan tu. La ilaha ni kita baca ilaha. Jadi kalau kita tidak baca ilaha, maka seolah-olah la tadi tidak beramal. Jadi kita akan bawa kata la ilaha illallah. La ilaha illallah. Bila kita tahlil, kena berhati-hati. La ilaha illallah. Ha tu tak panjang. Ha tu pendek. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Jangan tarik panjang. Salah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Tu baru betul. Jangan baca la ilaha illallah, la ilaha illallah, ha illallah. Tu panjang ha illallah. Kita tak sihat tu. Kita nak la ilaha illallah, la ilaha illallah. Lagu tak lari. Lagu masih maintain lagi. Jangan salah sebut. Kadang-kadang kita tak perasan tu. Kalau orang yang cermat pasal tajwid ni, dia tak akan sebut panjang di situ ha tu. Sebab ha di sini bukan 2 harakat. La ilaha illallah, la ilaha illallah. InsyaAllah kita beringatlah masa kita tahlil tu. Kadang-kadang kita terbawa-bawa. Baik. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minuna. Wa 'alallahi, dan hendaklah orang mukmin itu bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala sahaja. Itu makna bahasa kita lah. Kalau kita nak terjemah ke bahasa Arab ikut perkataan dia, wa 'alallahi, dan ke atas Allah itu, falyatawakkalul mu'minun, maka hendaklah bertawakal oleh orang-orang yang beriman. Siapa dia yang beriman? Asalkan dia kata dia ni mukmin, maka mesti dia tawakal kepada Allah. Dia mesti serah diri dia pada Allah Subhanahu wa taala. Kena gantung kuat pada Allah, tawakal, serah diri dia pada Allah. Tuan-tuan semua, kalau kita tidak ada tawakal ni payah nak buat kerja ni. Kena ada tawakal. Sekarang ni kita tinggal rumah, mari masjid. Tinggal rumah, tinggal semua. Barang kita ada rumah, tinggal habis. Kita tawakal pada Allah SWT. Kalau kita tidak ada sikap tawakal ni, bimbang nak tinggal rumah. Kakak orang masuk, kakak barang hilang, kakak tu, kakak ni tak boleh nak semaya.
Tak boleh nak buat ibadah. Sebab apa? Tidak tawakal pada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang pergi haji, tinggal anak bini di rumah. Berapa puluh hari dah tinggal. Dulu pergi naik kapal, sekarang naik kapal terbang. Tinggal masalah tinggal tu satu hal. Masalah kita ni naik kenderaan ni. Kalau kita tidak tawakal pada Allah SWT, tak ni nak naik. Nak naik motosikal, nak naik kereta, kakak accident. Naik kapal terbang, kakak jatuh. Naik kapal, kakak tergelar. Main kakak. Dia kena tawakal pada Allah. Kita tawakal serah pada Allah Ta'ala. Kalau Allah SWT ada takdir dah, doa sudah kita baca dah, ikhtiar, doa baca dah, minta dengan Allah Ta'ala supaya selamat, tiba-tiba berlaku juga. Itu adalah orang panggil atas kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Selesai masalah. Maka kita kena ada sifat orang panggil perangai ataupun apa ni orang panggil pegangan kita, mesti tawakal pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ayat yang seterusnya, ayat yang ke-14, Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Beriman, siapa beriman masuk dalam yang diseru. Allah Ta'ala seru, wahai orang-orang yang beriman, alladzina amanu, telah beriman mereka itu, inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Sesungguhnya sesetengah, min tu sesetengah, min dia panggil min litab'id. Maknanya bukan semua, segelintir sahaja, tidak semua. Sesungguhnya sesetengah daripada isteri-isteri kamu dan anak-anak kamu menjadi seteru bagi kamu, maka hendaklah kamu berhati-hati terhadap mereka. Berhati-hati. Wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Dan sekiranya kamu memaafkan dan melupakan sahaja dan juga mengampunkan dosanya, sesungguhnya Allah itu pengampun lagi penyayang. Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Hanya harta kekayaan kamu dan anak-anak kamu menjadi ujian, yakni godaan. Wallahu indahu ajrun azim. Wallahu indahu ajrun azim. Dan Allah itu di sisinya terdapat upah yang besar, yakni syurga. Jadi tuan-tuan semua, Allah SWT bawa turun ayat ni. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum, inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum ni. Ni di antaranya dia panggil sebab turun ayat ni. Sebab ayat turun ayat ni, fasababu nuzulil ayah anna rijalan aslamu min ahli Makkah. Ramai orang Islam ni, penduduk Mekah ni masuk Islam. Wa aradu ayyuhajiru ila nabi, dan mereka ada niat untuk nak berhijrah, pergi
kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka masuk Islam, maka mereka nak fokus, nak mengaji, nak duduk, nak bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa mana'ahum azwajuhum wa auladuhum, tetapi mereka ada masalah. Masalah apa? Masalahnya isteri, anak-anak, isteri dan anak-anak mereka penduduk Mekah ni, bila mereka nak bersama dengan Nabi, anak lari, bini lari, jangan, tak sahlah. Tak sahlah. Duduk sini lah, duduk sekali dengan kita lah, tak usah duduk cara, jangan duduk pergi. Wa qalu, dan mereka berkata, sabarna ala islamikum fala sabra lana ala firaqikum fa ata'uhum wa taraku al-hijrah. Jadi bila mana anak ni, bila anak dan isteri-isteri ni duduk, orang panggil duduk apa ni, duduk mempengaruhi. Jadi mereka kata, kami ni, puak-puak kita ni, isteri dan dengan anak-anak ni boleh sabar duk tengah sabar ni. Kamu dah masuk Islam, ikut Nabi Muhammad tu, ikut Muhammad, kami boleh sabar. Tapi kalau masalah kamu ni nak berpisah dengan kami, nak berhijrah pergi kepada Muhammad Rasulullah ni, kami tak boleh nak sabar. Jadi menyebabkan mereka yang telah masuk Islam ni taat, patuh kepada kehendak isteri anak-anak, dan menyebabkan mereka ni wataraku al-hijrah, mereka pun tinggallah hijrah daripada Mekah pergi ke Madinah. Sebab apa tak hijrah ni? Sebab anak bini lari. Anak bini lari. Bapa tak mari masjid bini duk pergi dekat semua, tak mari masjid. Masalah. Tambah baru bini. Bini pergi habis, jangan pergi lagi. Tak usah pergi lah. Nanti papa ni pergi lah. Anak ada anak pula, anak pergi kaki pula. Abah, jangan tinggal kita duduk di rumah. Kita pun duduk di rumah, duduk teruk anak-anak. Patutnya kita boleh pergi masjid. Sama juga ni cerita ni. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala sebut apa? Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya isteri-isteri kamu, anak-anak kamu itu seteru bagi kamu. Seteru begitulah seterunya. Bukan seteru nak pergi, nak balas gocah dak. Itu dia panggil, dianggap sebagai seteru. Fahdharuhum, beringat terhadap mereka. Jangan kita dipengaruhi. Jangan dipengaruhi dengan anak-anak dan juga pasangan-pasangan, menyebabkan kita ni nak buat ibadah pada Allah Ta'ala. Maka di antara mereka yang ahli Mekah ni, penduduk Mekah yang sudah Islam ni, tak sih hijrah ni sebab itulah. Waqila, dan dikatakan juga cerita ini, asbabun nuzul ini, sebab nuzul ini iaitu nuzilat fi Auf bin Malik al-Ashja'i, diturunkan kepada Auf bin Malik al-Ashja'i, kerana dia ni kana dha ahlin wa waladin, dia ni orang di antara ada harta, orang ada ahli keluarga, ada isteri lah, dan juga dia ni ada anak-anak. Fa arada ay yaghzu, maka dia ni ada berkehendak niat untuk nak pergi perang dengan Nabi. Nak pergi perang. Fa baqau ilaihi wa waqafuhu wa qala lahu ila man tad'una. Jadi bila dia nak pergi perang, maka anak-anak isteri ni menangis. Menangis duk sekat dia. Jadi anak-anak isteri ni kata, ayah nak pergi ni, abang nak pergi ni, abang nak tinggal kita ni, siapa? Kau siapa? Siapa nak jaga kita? Siapa nak jaga kita? Ayat tu letih kat lah nak jawab. Nak orang mari ke, orang mari colek kau, siapa nak jaga kita ni? Pakai tinggal begitu. Betul juga dengan sekali. Wa hadha makna qaul al-mufassir.
Jadi seperti mana kita nak berjihad, kita nak berhijrah, maka ini kita kena ada, dia panggil kena ada kekuatan. Sebab itulah tadi ayat yang sebelumnya, ayat yang ke-13, Allah SWT sebut fal yatawakkalil mu'minun. Orang beriman ni kena ada sifat tawakal pada Allah SWT. Tawakal serah pada Allah Ta'ala. Pastikan keselamatan dia, makan minum dia, dan kita ada usaha yang terbaik, maka kita tawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Maka hendaklah kamu berhati-hati tu fahdharuhum. Dan sekiranya kamu memaafkan dan melupakan sahaja, dan juga mengampunkan dosanya, sesungguhnya Allah itu pengampun lagi penyayang. Jadi tuan-tuan semua, terhadap isteri anak-anak ni, kita jangan ikut telunjuk mereka. Kalau mereka menyekat kita untuk kita nak buat taat pada Allah Subhanahu Wa Taala, maafkan mereka, maafkan mereka. Dan Allah Subhanahu Wa Taala menyebut juga dalam ayat yang ke-15, innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu 'indahu ajrun 'azim. Hanya saja harta kekayaan kamu dan anak-anak kamu menjadi ujian, fitnah, jadi ujian. Jadi fitnah betul sungguh lah. Harta kita, anak-anak kita tu tak kena buat dia jadi fitnah, godaan, ujian. Wallahu 'indahu ajrun 'azim. Dan Allah itu di sisinya terdapat upah yang besar, iaitu syurga. Bila kita tengok Brigade Qassam Mujahidin, dia tinggal tu, anak isteri dia ditinggal. Dia tinggal tu pakai tinggal sungguh. Pakai tinggal tu pakai tak balik pun tak apa. Tak temu dah. Melihat isteri, melihat anak-anak, ibaratnya melihat untuk kali terakhir. Hebatnya mereka ni lah. Dia tinggal tu, dia kata tak apa, kita temu dalam syurga pula. Lagu mana tinggi tawakal. Kita tadi bini di rumah kita tinggal, kita tinggal, kejap lagi kita kata tak apa, pukul 8 lebih habis kelik. Pukul 7.30 habis kelik beli nasi lemuk apa gak beres, kita makan sekali. Tak ada masalah apa. Tak ada kata abang gini pakai tak kelik lah, pakai mati kita temu akhirat. Tak berani kita nak ajak ke bini dah. InsyaAllah habis kelik pula. Ajak ke anak-anak tak apa, ayah pergi masjid, ala kelik masjid, ayah beli coklat siang. Beres lalu. Buat bodek anak-anak. Abah beli roti, abah beli aiskrim. Tapi mereka ni duk nampak wallahu 'indahu ajrun 'azim. Allah Ta'ala sediakan yang lebih hebat, iaitu syurga. Itu mereka ni sanggup ni. Kita tengok mujahidin, Masya Allah beraninya, ya Allah, hebatnya mereka. Sama dengan sahabat-sahabat Nabi, ada di antara mereka yang tak sempat nak mandi junub, tak sempat pun ada. Tak sempat nak mandi junub, mandi janabah tak sempat pergi perang. Allah, Masya Allah, hebatnya. Sebab apa? Sebab mereka di sisi Allah tu, mereka yakin wallahu 'indahu ajrun 'azim. Maka tuan-tuan semua, seterusnya ayat yang ke berapa tu? Ayat ke-16. Fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairan li anfusikum wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Maka bertakwalah kamu kepada Allah mastata'tum, seberapa yang terdaya oleh kamu, wasma'u wa ati'u wa anfiqu, dan dengarlah serta taatlah dan berbelanjakanlah, yakni nafkah yang baik untuk diri kamu, khairan li anfusikum,
Dan berbelanjalah nafkah yang baik untuk diri kamu. Wa may yuqa syuhha nafsihi, dan barang siapa yang terpelihara dari dia panggil kedekut dirinya, kelokekan dirinya, dia panggil bakhil, fa ulaika humul muflihun, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jadi dalam ayat ni Allah SWT sebut fattaqullah, takwalah pada Allah mastata'tum, qadar kamu boleh taat. Buat lebih baik, kita buat maksimum taat kita pada Allah SWT mastata'tum. Kita boleh buat. Ada orang boleh buat, dia qadar, dia takwa pada Allah, taat pada Allah Ta'ala, takut pada Allah, dengan qadar dia buat hak wajib ya. Dia hanya boleh semaya fardu sahaja, sunat dia tak boleh buat. Tak ada masalah. Tetapi ada orang buat fattaqullah ni, takwalah kamu pada Allah mastata'tum ni, ada dia tambah lagi dengan perkara-perkara sunat. Hak wajib selesai dah dia buat, sempurna dia buat semua. Semaya, puasa, zakat, haji dia buat semua. Tetapi dia tambah lagi yang sunat. Tu dia mampu. Dia mampu tambah lagi hak sunat. Semaya sunat, puasa sunat. Banyak perkara hak dia patutnya Allah Ta'ala tidak pewajibkan kepadanya, tetapi dia cuba buat. Mastata'tum. Orang baca Quran lagi, baca Quran, orang berzikir lagi, dia tambah lagi mastata'tum. Wasma'u, dan dengarlah kamu. Wa ati'u, dan taatlah pada Allah SWT. Wa anfiqu khairan li anfusikum, dan bernafkahlah kamu, berbelanjalah kamu akan benda-benda yang baik. Kita belanja untuk diri kita ni, li anfusikum, untuk kita dan anak-anak kita. Kita belanja dengan di antaranya makan yang baik, perbelanjaan cara yang baik, dan juga disebut dalam ayat ni wa may yuqa syuhha nafsihi, siapa yang dijauhkan dirinya daripada sifat kedekut. Nak belanja anak bini, nak makan kepada anak bini pun kira, nak makan untuk diri sendiri pun kira, ataupun dia jenis tak cara, jenis gomo belaka, halal pun dia gomo, haram pun dia gomo. Ni bahaya ni. Jadi siapa yang dijauhkan daripada sifat kedekut, berkira-kira, maka faulaika humul muflihun. Bila kita berbelanja untuk anak isteri, keluarga kita, itu tanggungjawab kita. Kita belanja, kita bagi kesempurnaan makan, minum, tempat tinggal dan sebagainya, itu kita boleh pahala. Kita boleh pahala. Jadi itu atas semua kena ikut apa yang digariskan oleh Islam. Baik. Ayat yang ke-17. In tuqridullaha qardan hasanan yudha'ifuhu lakum wa yaghfir lakum wallahu syakurun halim. Sekiranya kamu mahu memberikan hutang kepada Allah, diibaratkan hutang. Allah hutang ke? Dengar dulu. Dengan piutang yang baik. Kita hutang pada Allah dengan hutang yang baik. Makna apa dia? Berderma dengan baik hati, kita derma. Kita derma ni, kita sedekah. Ni diibarat bila kita bersedekah tadi, maka diibaratkan kita ni bagi hutang pada Allah Subhanahu Wa Taala. Nescaya Allah gandakan pembalasan kepada kamu dan mengampuni kamu, dan Allah Maha Pembalas jasa lagi Maha Penyantun. Jadi itu atas semua, bila kita sedekah, kita infak apa semua ni diibaratkan seperti mana Allah SWT hutang dengan kita. Kita bagi hutang. Bila kita bagi hutang, Allah Ta'ala akan bayar dengan cara terbaik. Lagu mana cara Allah bayar? Yudha'ifuhu lakum. Yudha'ifuhu lakum, Allah ganda. Balasan Allah Ta'ala bagi itu ganda. Kan daripada RM1 jadi berapa? Daripada RM1 jadi berapa?
700 riyal. Ataupun ganda Allah Ta'ala lebih lagi daripada tu. Ila ad'afin kathirah. Allah Ta'ala ganda bukan setakat 700, bahkan boleh lebih lagi. Kita pokoknya kalau satu tadi diganda sehingga 700. Cuba kita bayarkan. Kalau kita buat berniaga dengan Allah SWT, dengan kita buat perniagaan dengan manusia, kita kongsi, kita nak keuntungan daripada RM1 nak jadi RM7, boleh dengan manusia buat. Daripada RM1 modal untung RM700 ataupun lebih lagi, untung RM1,000 contoh. RM1 jadi untungnya RM1,000. Tak temu lah. Modal RM1, balik semula RM2,000, boleh? Tak boleh. Tetapi dengan Allah Ta'ala boleh. Sebab Allah Ta'ala ni bila kita bagi sedekah dan sebagainya, di ibarat kita bagi hutang pada Allah. Bila Allah bayar, yudha'ifu lakum, Allah gandakan bagi kamu. Dan bukan setakat Allah gandakan pahala tadi, banyak, wa yaghfir lakum, dan Allah SWT mengampuni dosa kamu. Jadi tuan-tuan semua, kita duduk berduit dalam tabung tu, lalu depan kita ejah juga. Kadang-kadang kita bersia. Bersia tu kena ingat tu, bersia tu bukan balik sia semula kita dak. Kurang-kurangnya jadi balik 700. Itu gandaan pahala. Lepas tu Allah ampun dosa. Allahu Akbar. Itulah kehebatan janji Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala akan tunai. Wallahu syakurun halim, dan Allah Ta'ala maha pembalas jasa lagi maha penyantun, halim, lemah lembut. Allahu Akbar. Lemah lembutnya Allah Ta'ala, kasihnya Allah Ta'ala kepada makhluk, siapa temu Allah Ta'ala gandakan. Alimul ghaibi wasyahadatil azizul hakim. Alimul ghaib, Allah Ta'ala ni dia tahu hak ghaib. Allah Ta'ala amat-amat mengetahui perkara-perkara yang ghaib yang kita tak nampak. Allah Ta'ala maha mengetahui, alim. Wasyahadah, dan yang nyata, yang nyata, yang nampak dengan yang tak nampak, Allah Ta'ala tahu belaka. Kita hok nampak je, kita tahu. Hok nampak pun hok nampak depan kita. Hok jauh dengan kita tak nampak dah. Contohlah ni nampak. Kenal orang ni. Sebab apa? Sebab duduk dekat. Acu duduk jauh. Duduk jauh dia mau angkat tangan, kita kata tak nampak. Dia angkat tangan pun tak nampak. Dia pun kata ya kita. Demo kawan tegur, demo agah, demo kawan agak kat tangan. Dah demo dah jauh. Nak royaknya tak serupa. Pengetahuan Allah SWT yang zahir itu dengan pengetahuan kita yang zahir depan mata kita ni, pengetahuan kita, pengetahuan Allah Ta'ala tak sama. Ilmu Allah Ta'ala ni luah. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi. Kalaulah diambil air laut, segala air laut atas muka dunia diambil sebagai dakwah untuk nak menulis ilmu Allah, pengetahuan Allah, nescaya kering air laut. Sebagai dakwah tu kering dulu, ilmu Allah Ta'ala tak habis lagi nak tulis. Hebatnya pengetahuan Allah SWT. Maka Allah sudah dalam ayat yang ke-18 surah At-Taghabun ini, Alimul ghaibi wasyahadah, Allah SWT lah yang maha mengetahui perkara yang gaib dan perkara yang nyata, syahadah, Al-Azizul Hakim. Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala lagi maha perkasa, lagi maha bijaksana. Maha bijaksana Allah, maha Al-Aziz, maha perkasa pun Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala Tuhan bagi segala-galanya. Pastilah Allah Ta'ala itu Al-Azizul Hakim. Jadi tuan-tuan semua, nama Allah Ta'ala 99 ni, sebelum daripada kita mati,
kita ejah biar kita ni boleh ingat, boleh hafal insya-Allah. 99 hafal insya-Allah. Baca sama, kalau paling tidaknya sekali sehari. Dan kalau boleh, kalau ada majlis-majlis kita ni biasanya ucapan lagu negaraku nombor 1. Tetapi sepatutnya kena Asmaul Husna duduk nombor 1. Tapi tak apalah kalau kita kata negaraku tu duduk nombor 1, Asmaul Husna duduk nombor 2, maknanya masih ada. Tetapinya Asmaul Husna tu duduk nombor 1 sebab segala-gala makhluk kita nak sebut, kita nak puja, kita nak sanjung, orang panggil duduk bawah. Jangan melebihi daripada kita menyanjungi Allah SWT. Maka Asmaul Husna itu sebagai pembuka upacara majlis, itu yang terbaiknya. Sekolah hamba melazimi jugalah Al-Asmaul Husna. Kalau ada program Al-Asmaul Husna. Jadi tuan-tuan semua, ni nak ceritanya di dalam ayat ni yang terakhir ni, ayat yang ke-18, di antara Allah Ta'ala sebut nama Allah Ta'ala Alimul Ghaibi Wasyahadatul Azizul Hakim. Ini di antara nama-nama Allah Ta'ala yang mulia. Jadi tuan-tuan semua, begitu sajalah lebih kurangnya. Mudah-mudahan apa yang kita mempelajari dalam surah At-Taghabun kita amal dan kita memahami dan kita amal insya-Allah. Dan selepas daripada ini kita akan masuk surah yang seterusnya, iaitu surah apa? Surah Al-Munafiqun. Surah Al-Munafiqun insya-Allah. Esok kita akan belajar surah Al-Munafiqun. Hari ni lewat sikit kita berhenti sebab sekolah masa cuti. Esok tu kita berhenti awal macam biasalah, sebab esok sekolah dah. Esok sekolah dah, bagi yang ada anak sekolah tu logatlah dianya. Macam hamba pun juga logat juga, tapi insya-Allah kita cuba sekadar yang mampu insya-Allah. Jadi hamba ucap terima kasih semua yang hadir. Mudah-mudahan kehadiran kita pada pagi ini Allah SWT jadikan sebagai amalan yang soleh. Allah Ta'ala terima insya-Allah. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul asri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.